Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia tanggal 21 Jun 2021 bersamaan dengan 10 Zulkaidah 1442 Hijrah kita dipertemukan pada pagi ini untuk sama-sama siaran secara langsung. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi dalam minggu bacaan Yasin untuk Malaysia dan mudah-mudahan kita bersama pada pagi ini. Seperti biasa, pastikan ada mushaf Al-Quran di hadapan kita untuk kita mulakan pagi ini dengan membaca surah Yasin bersama dengan panel bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada penonton-penonton memimpin bacaan Yasin kita pada pagi ini. Seterusnya menghuraikan tafsir berkenaan dengan surah Yasin dan juga tadabbur pada ayat yang ke-74 hingga 83 pada pagi ini. Baik, kita bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita terus sekali lagi untuk tadabbur dan tafsir surah Yasin. Tapi sebelum itu kita mulakan dulu dengan bacaan surah Yasin dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, mari kita bersama-sama pada pagi ini memulakan program Tanyalah Ustaz kita ini dengan bacaan surah Yasin. Sama ada tuan-tuan sudah hafaz atau tuan-tuan dapat mencari mushaf atau telefon, mari kita sama-sama membaca surah Yasin pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz atas pimpinan baca surah Yasin sebentar tadi. Dan senang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk tafsir dan tadabbur surah Yasin. Yang ke mana-mana, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika
minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Keluarga Besar Tanyalah Ustaz yang masih setia pada pagi ini menantikan perbincangan kita. Dan tadi kita selesai untuk bacaan surah Yasin. Kita dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim pada pagi ini. Dan kita nak menyambung perbincangan tafsir dan tadabbur surah Yasin pada ayat yang ke-74 sehingga ayat yang ke-83 sehingga ke penghujung surah Yasin pada pagi ini. Saya yakin ramai penonton-penonton yang berada di hadapan kaca TV pada pagi ini sudah pun mengikuti daripada awal perbincangan surah Yasin ini bermula pada ayat 1 sehingga ayat yang ke-73 dan hari kita sambung pada ayat yang seterusnya. Tapi saya ingatkan juga kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu tentang tafsir surah Yasin pada pagi ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV 3. Di situ juga kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini melihat Tanya Ustaz di kaca TV di rumah anda, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tetapi jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan kita saksikan juga berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 di Malaysia untuk catatan semalam. Mari sama-sama kita saksikan di skrin anda. Baik, kalau kita dapat lihat pada tanggal 20 Jun 2021 semalam mencatatkan kes sembuh baharu. Kes sembuh baharu 5,941 dan kes baharu juga dicatatkan semalam ada 5,293 kes, menyaksikan kes tempatan sahaja 5,286 dan 7 kes import 63,815 kes yang masih aktif dan ada 60 dilaporkan kes kematian semalam disebabkan wabak COVID-19. Jadi terus kita memberikan yang terbaik untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Kita pelihara sebaiknya kehidupan kita supaya kembali seperti sedia kala. Baik, itu berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 di Malaysia. Dan kalau kita nak saksikan balik kepada perbincangan kita topik tadabbur surah Yasin pada surah ataupun ayat yang ke-74 hingga 83, mungkin untuk permulaan Ustaz, ada Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan kelebihan surah Yasin ataupun disebut sebagai hati Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dai Azrin dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Berkenaan surah Yasin yang kita baca setiap hari. Dan hari ini alhamdulillah rezeki ustaz penutupnya. 9 ayat terakhir. Ya, 9 ayat terakhir itu, tuan-tuan. Kelebihan surah Yasin ini banyaklah. Macam-macam yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Sekalipun dari riwayat-riwayat itu ada yang lemah, dia saling mengukuhkan untuk menunjukkan surah Yasin ini ada kelebihan yang tertentu. Orang kata surah Yasin je ada kelebihan. Tak, surah lain pun ada. Cumanya secara khusus ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, tuan-tuan, saya suka merujuk kepada perkara ini, iaitu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Siapa baca surah Yasin pada awal pagi. Awal pagi ini seperti inilah, sangat cantik kita baca tadi. Selepas subuh sehingga waktu duha, itu dipergi awal pagi. Fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Allah tunaikan segala hajatnya. Kalau dari Azrin nak apa? Nak cari pasangan, contoh saja tu. Jadi boleh saja baca Yasin dengan niat supaya Allah berikan pasangan yang baik. Tapi selalu memang surah Yasin orang kaitkan dengan hajat, Ustaz. Ya, dengan hajat. Dan hadis sebut dengan jelas, qudiyat hawaiju, Allah tunaikan hajat. Tapi syaratnya baca awal pagi sehinggalah waktu duha. Baik. Tuan-tuan, macam mana caranya? Ini Ustaz terima daripada guru Ustaz, ya. Kaedahnya ialah baca surah Yasin itu daripada awal. Daripada macam tadilah Yasin
Kaedah kita baca ni tuan-tuan tadi sekitar dalam 20 minit lebih kurang kan. Ya, lebih kurang Ustaz. Tapi kalau kita baca cepat sikit, Ustaz biasa baca antara 10 minit hingga 12 minit. Cepat sedikitlah. Kalau tadi kita perlahan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Yang itu sekitar 20 minit. Tapi kalau cepat sikit, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu boleh antara cepat sikit itu antara 10 hingga 12 minit. Baik. Tuan-tuan, daripada awal surah Yasin sehingga ayat nombor 82. Apa dia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fayakun tu berhenti. Berhenti niatlah. Masa ni Azrin boleh niat apa saja. Kita kata, oh Ustaz, kalau niat saya panjang, 5 ketah kajang. Contoh panjang. Tak apa tuan-tuan, niatlah. Allah tidak akan jemu untuk menerima dan mendengarnya. Terus, niat sampai habis. Bila habis tu barulah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka sampai turja'un itu sadaqallahul azim, maka selesailah untuk pagi tersebut. Esok buat lagi, lusa buat lagi. Begitulah seterusnya sehinggalah kita sebenarnya tuan-tuan perkara ini kita istiqamah kan. Walaupun kita ada hajat khusus atau tak ada, paling kurang kita doakan, ya Allah, kamu terimalah segala keperluan aku di atas muka dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling penting sekali ialah kekalnya hidayat dalam diri kita. Boleh sikit lagi? Boleh Ustaz, boleh. Saya nak sebutkan tuan, ini satu kisah berlaku di Ustaz sendiri. Ya. Anak Ustaz yang nombor 4, dia kecil-kecil, masa kecil, masa dia umur 3 tahun. Sekarang dah umur 12 tahun. Masa umur dia 3 tahun, dia masuk dalam bilik air, dia buka shower tu kan. Buka tu dia mandi apa semua. Budak dia suka main air. Jadi kita tak perasan, kita tengok macam okey je kan. Jadi beberapa kali tu akhir dia sakit telinga. Telinganya sakit. Air masuk dalam telinga. Jadi bila sakit telinga tu, pergilah ke klinik. Bila pergi klinik, akhir klinik kata ambil antibiotik lah mula-mula kan. Lepas seminggu tak sembuh, pergi lagi 2 kali antibiotik, kata macam mana ni kan, dah 2 kali tak sembuh-sembuh juga. Saya pergi ke doktor pakar. Doktor pakar pula dia tengok teropong dia tadi. Tengok. Bila tengok tu, Allah Ustaz. Wah, bahaya ni Ustaz. Bahaya selalu sudah kita. Jadi dia kata bahaya. Kata macam mana tu? Dah sampai tulang telinga. Kita kata apa benda tulang telinga kita tak tahu kan. Jadi apa kuman ke apa nama gitulah sampai ke tulang telinga tu. Jadi macam mana nak buat doktor kata? Doktor ni kata, Ustaz ambil dulu ubat ni kan. Kalaulah tak sembuh juga dalam 1 bulan, tak sembuh juga, maka kena datang balik kita buat pembedahan. Allah. Dia jadi macam mana Ustaz? Ada pembengkakan ke apa? Ya, dia rasa gitulah. Ustaz pun tak nak cerita panjang itu istilah doktor kita pun tak kerti sangat. Allah sudah kata macam mana nak buat ni. Budak umur 3 tahun nak katakan nak kena bedah kan. Jadi tuan-tuan, Ustaz pun tanya ubat apa ni? Antibiotik. 3 kali antibiotik lah. Jadi tak apalah, Ustaz balik. Bila balik itu Ustaz pakat dengan isteri, kita baca surah Yasin dengan cara Ustaz sebut tadi. Baca tu satu hari tu Ustaz baca 3-4 kali. Tiup dia telinganya, ya Allah sembuhkanlah anak ini, ya Allah sembuhkanlah anak ini semua. Sekitar 3 minggu. Doktor bagi sebulan tadi kan. Sekitar 3 minggu telinga anak tu kering. Dia mula nanah tu keluar mula-mula kan, dia kering. Jadi kita kering telinga anaknya. Lalu Ustaz pun terus bawa pada doktor. Doktor pun cek balik, tengok balik teropong, tengok tu. Bila tengok tuan-tuan, sembuh. Kata Ustaz makan ubat apa? Lah, makan ubat doktor bagi itulah. Ustaz tak cakap lah baca Yasin apa semua. Tapi tuan-tuan, barangkali berkat daripada surah Yasin itu sampai ke hari ini anak itu alhamdulillah sihat. Telinganya tak sakit lagi alhamdulillah sampai ke hari ini. Jadi poin Ustaz nak cakap, buat secara berterusan ini tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan terima kebaikannya dunia dan akhirat. Kaedahnya tuan-tuan baca itu lillahi ta'ala. Hajat apa tu Allah terima.
Baca surah Yasin kerana Allah, dan ya Allah kamu selesaikan seluruh urusan hajat aku, insya-Allah. Subhanallah, itu satu daripada 114 surah yang ada dalam Quran. Kita bincangkan di surah Yasin. Ustaz kongsikan tadi bagaimana kelebihan dan keistimewaan surah Yasin tersebut. Baik Ustaz, untuk ayat yang ke-73 sehingga ayat ke-75, mari sama-sama kita huraikan Ustaz. Silakan. Terima kasih Azrin dan tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Saya baca dulu 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Ayat yang ke-74. Dan mereka mengambil sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapat pertolongan. Dan mereka, yakni sembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentera yang dipersiapkan untuk menjaganya. Maka janganlah kamu membiarkan ucapan mereka itu membuat engkau yang Muhammad bersedih hati. Sesungguhnya kami yang mengetahui rahsia daripada apa yang mereka nyatakan, sama ada yang tersembunyi ataupun yang jelas. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat ini merujuk kepada golongan kaum musyrikin, golongan musyrikin. Yang mana golongan musyrikin ini mereka sebenarnya Azrin, hakikat orang musyrikin di zaman Mekah lagi, di zaman Mekah. Soalan kita nak tanya, mereka kenal ke tidak Allah? Tak. Azim boleh jawab tak? Kenal tak mereka? Allah tu mereka kenal atau tidak? Pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya mereka kenal. Kenal. Ya, mereka kenal. Dan Quran pun membuktikan perkara ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa yaqulunna Allah. Kalau tanya langit dan bumi siapa buat? Allah. Dia tahu. Jadi dengan tahunya mereka, dengan mereka yakin percaya bahawa Allah buat langit bumi ini, adakah jadi mereka beriman? Jawapannya tidak. Sebab tak cukup syarat lagi. Hanya mengatakan Allah menjadikan alam ini, bumi, langit dan seluruh cakrawala apa semua itu Allah jadikan, tidak menyebabkan orang itu jadi beriman. Belum. Ada syarat lain yang kena cukupkan. Sebab tu kita tahu rukun iman ada 6. Kalau ambil 5 tinggal buang 1, tak jadi. Dia akan kekal tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan musyrikin Mekah ini, golongan ini mereka meyakini Allah menjadikan alam ini, tapi dalam ayat lain Allah sebut dengan jelas, 2 ayat tuan. Wa ja'alu lillahi andada. 1. Wa ja'ala lillahi andada. Ada 2 ayat hampir sama, iaitu mereka menjadikan bersama Allah ada Tuhan lain. Bersama Allah tu ada Tuhan yang lain. Jadi Tuhan jadi alami Allah dah. Tuhan tanah pun ada, Tuhan pasir pun ada, Tuhan perigi pun ada, Tuhan padang pun ada, semua ada Tuhan yang lain. Yang ini yang jadi masalah. Allah tidak menerima syirik. Maknanya kalau sembah Allah, kemudian sembah moga lain juga, benda lain juga dia sembah, maka itu syirik. Syirik itu Allah tolak, walaupun mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu mereka wattakhadhu min dunillahi alihah, mereka menjadikan ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan Tuhan lain itu boleh membantu mereka. Sebab itulah dalam ayat surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah Tuhan-Tuhan lain ini bukanlah tujuan nak sembah dia sangat, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya kami hampir dengan Allah. Pula dah dia buat satu
sembahan lain tujuan untuk pergi kepada Allah Sebagai Subhanahu boleh buat wa macam taala. perantaraan. Ya, perantaraan pula di situ. Jadi itu antara awalan insya-Allah. Baik Ustaz, itu tadi berkenaan sikit tentang terjemahan dan juga sedikit huraian pada ayat yang ke-74, dan kita nak kaitkan dengan persoalan yang sahabat kita tanya di Facebook. Tanyalah Ustaz. Baik, kita lihat soalannya dari sahabat kita Tuan Johari Hasnah. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah benar orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdapat di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-74? Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berduka cita dan terus kekal berdakwah? Mohon pencerahan dari Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih Tuan Johari atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih kepada Tuan Johari kita. Soalan yang sangat baik membuka kita punya perbincangan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, orang kafir ialah orang yang jelas dia tidak mengaku beriman kepada Allah, kemudian memang dia sembah benda lain apa semua, jadi itu jelas. Nah, yang masalahnya ialah munafik. Munafik ini dia kafir, tetapi berbaju Islam. Itu jadi payah. Maknanya nak kata dia kafir tak boleh. Kenapa? Dia sembahyang sama kita. Ini susah tuan-tuan. Dan perkara yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Kalau sebut munafik ialah munafik i'tiqad. Faham? Maknanya Abdullah bin Ubay, ketua munafik itu, contohnya, dia ini sembahyang belakang Nabi. Macam mana lah kita nak kata dia kafir kan? Sedangkan dia sembahyang belakang Nabi. Nampak baik je. Ya, baik. 3 waktu memang dia adalah Zuhur, Asar, Maghrib. Sebab masa ni boleh nampak lagi. Isyak, subuh tak nampak. Jadi dia tak ada, dia lari dah. Jadi antara ciri-ciri orang munafik ialah sukarnya nak sembahyang pada yang apa ni 2 waktu, iaitu waktu Isyak dan subuh. Puncanya kerana tak nampak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada keadaan seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua ialah munafik dari sudut sifat. Sifat ni banyak. Sifat ini belum mengeluarkan orang itu, ayatun nifaq salasah dalam hadis ada 4. Tanda-tanda munafik ni ada 3, ada kata 4. Kalau hanya semata-mata sifat, yang ini belum jadi kufur. Tetapi dia boleh membawa jadi jalan. Mula-mula dia bohong, mula-mula dia khianat, mula-mula dia bergaduh melampau. Dia mula-mula gitu. Mula-mula dia apa, tidak amanah. Boleh membawa kepada kekufuran. Itu sifat munafik membawa. Jadi kalaulah orang yang ada sifat-sifat sebegini, dia perlu jauhkan kerana hujung jatuhnya, na'udzubillah, dia boleh jadi kepada munafik dalam bentuk i'tiqad. I'tiqad selesailah. Kalau i'tiqad dia akan terkeluar daripada agama walaupun dia sayang. Walaupun dia puasa. Tetapi boleh jadi dia terkeluar daripada agama. Baik. Kemudian tuan-tuan, berkait dengan soalan yang tanya Encik Johari juga tadi, berkenaan dengan Ustaz bagaimana nak memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana jangan berduka cita atas tentangan ataupun tidak dipedulikan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sebelum Ustaz berikan jawapan dan juga bagaimana kaedahnya itu, kita nak berehat seketika, beri ruang untuk anda semua memikirkan jawapannya, dan kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan kembali diteruskan, dan tadi ayat ke-74 baru kita bacakan terjemahannya dan juga kita hurai sedikit untuk penonton dapatkan pencerahan berkenaan dengan huraian dan tadabbur ayat yang ke-74. Dan tadi sahabat kita di Facebook bertanyakan bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan berduka cita terhadap orang kafir dan orang munafik dalam proses ataupun dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Terima kasih Rai Azrin, dan ini berkait dengan soalan Encik Johari tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam ayat nombor 76 ni, fala yahzunka qawluhum, janganlah kamu rasa sedih dengan kata-kata mereka. Sebenarnya apa kata-kata mereka? Ustaz nak kaitkan sikit dengan tajwid di sini sikit.
Dalam ayat ini ditandakan mim kan Azrina? Di mana Ustaz? Fala yahzunka qawluhum. Mim yang ada tu, mim kecil tu kan? Ya. Maksud mim kecil itu ialah wakaf lazim. Wakaf lazim ini dalam kaedahnya dia panggil wakaf yang mesti berhenti. Mesti berhenti. Kalau lazim sebut wajib, ialah boleh jugalah guna perkataan wajib. Tapi kalau dia sambung Ustaz? Baik, ini nak kait. Terima kasih. Faham. Kata kalau lazim itu dengan makna wajib, maka wajib dalam ilmu tajwid tidak samanya wajib dengan sembahyang. Tak sama. Kalau kamu sambung berdosa, dia tidak begitu. Kata Imam Ibn Jazir rahimahullah taala, laisa hunaka al-waqf ya'thimu 'ala al-qari bi tarkihi. Tidaklah ada wakaf dalam Quran ini, tulis wakaf, tiba-tiba dia langgar, dia sambung bacaan tersebut, maka berdosa, tak ada. Cuma kita cakap di sini ialah satu dititik beratkan sangat, ditekan sangat, suruh berhenti. Kenapa Azina? Ni perhatikan. Kenapa suruh sangat berhenti tadi? Walaupun kalau sambung tak berdosa. Gini. Perhatikan. Fala yahzunka qawluhum, jangan kamu sedih dengan kata-kata mereka. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Sesungguhnya kami mengetahui apa mereka sembunyi dan apa mereka zahirkan. Baik, cuba perhatikan perkataan itu. Jangan kamu sedih dengan kata-kata mereka kerana mereka berkata kami mengetahui. Kami itu siapa sebenarnya? Kami itu adalah Allah. Kalau kita sambung seolah-olah makna ayat jadi kami itu merujuk kepada orang kafir. Walhal bukan gitu. Itu yang jadi ada mim dari sudut wakaflah lazim, kemestian untuk berhenti itu. Faham. Jangan kamu sedih kata-kata mereka orang kafir Muhammad, inna kami iaitu Allah. Itu barulah nampak dia punya itu. Kalau sambung, bila berhenti tu dia nampak ada ayat yang seterusnya. Ya, ada kalau ayat, sambung dia ayat, nampak satu ayat. Kalau sambung nampak seperti satu ayat yang boleh memungkinkan kita rasa tersyabuh ataupun salah rasa faham. macam sama-sama bahawa itu adalah merujuk kepada orang kafir. Jadi itu pentingnya tuan-tuan. Samalah tempat-tempat yang lain wakaf lazim ini merujuk kepada makna. Faham. Jadi boleh tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu jangan kata wajib tu seperti mana sembahyang, cumanya sangat-sangat ditekan supaya wakaf. Kalau sambung dia faham bahawa itu Allah yang merujuk itu, okey, tak ada masalah. Betul. Seorang saya lagi dah, itu ada ditekan sangat-sangat untuk wakaf. Baik. Tuan-tuan semua rahmatullah sekalian, berkait pada soalan tadi tak jawab lagi ni. Iaitu berkenaan dengan jangan kamu sedih Muhammad dengan kata-kata mereka. Sebenarnya tuan-tuan, ayat-ayat seperti ini adalah ayat tasliyah. Tasliyah ni pada perkataan menghiburkan Nabi. Salla yusalli tasliyatan. Menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu sedih dengan kata-kata mereka Muhammad bahawa kami ini mengetahui semua perkara. Makna sama ada atas dunia kami tahu, kesudahan mereka kami tahu, balasan mereka kami tahu semua sekali. Tunggu masa sahaja. Jadi jangan kamu sedih kerana nabi-nabi yang dahulu, rasul-rasul dahulu semua kena seperti kamu. Jangan kamu risau. Jadi tuan-tuan, daripada tasliyah ini keluar perkataan yang kita biasa. Aziz biasa dengar nama orang perempuan Salwa. Ya biasa Ustaz. Salwa. Salwa ini tasliyah itu. Salwa ni ada juga makna burung puyuh. Nanti orang terkejut pula kan, nama aku Salwa rupa burung puyuh. Rupanya dia panggil burung puyuh. Tak. So, Salwa tu ada dua tiga makna. Satu makna burung puyuh tadi, manna wa salwa. Kemudian yang kedua adalah tasliyah yang inilah. Salwa itu makna benda yang menggembirakan. Jadi salwa itu perkara yang mengembirakan kita. Itu tujuan asal. Faham. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Itu pada ayat ke-76. Itu yang patut kita perhatikan, bagaimana cara baca Ustaz kongsikan pada kita tadi. Itu juga jawapan untuk soalan daripada Tuan Johari sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Faizah Simaun. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, adakah ayat 75 ini bermaksud bahawa bahan bakar di neraka nanti adalah batu-batu berhala sembahan manusia di dunia? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Puan Faizah atas soalan ditanyakan. Katanya ayat ke-75 Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada Puan Faizah. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat ini dirujuk ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Mereka yang ini sembahan itu tidak dapat menolong pun. Padahal mereka itu menjadikan berhala tadi tentera yang dipersiapkan untuk menjaga mereka. Baik, tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Antara tujuan golongan kufar, musyrikin, khususnya zaman Mekah itu, dia ada Tuhan banyak itu ialah Tuhan yang akan mencukupkan kehendak mereka. Contohnya kalau Tuhan pasir, pasir itu macam mana boleh jadi satu rumah kan. Kemudian boleh jaga rumah itu. Kemudian kalau Tuhan pokok dan boleh Tuhan ini menjaga dia jangan jadi hantu dan seumpamanya. Jadi ada tujuan-tujuan. Dan antara lain adalah tujuan Tuhan-Tuhan ini bila ramai boleh menyelamatkan mereka daripada azab. Sedangkan Allah kata tak, dia tidak akan memberi apa-apa kebaikan. Lahum jundum, jadi satu tentera kepada mereka sedangkan tak boleh memberi manfaat, memberi mudarat. Dua-dua tak boleh. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini anggapan mereka. Bahkan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka ini akan Allah Subhanahu Wa Taala jadi bahan bakar, bukan penolong, bahkan jadi bahan bakar kepada mereka di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, cerita tentang masalah Tuhan-Tuhan alihah dalam Quran ini banyak kali. Ustaz rasa kalau kita kumpul lama kali, tuan-tuan boleh cari internet tu puluhan kali disebut alihah, ilahan dan begitulah seterusnya. Tuhan-Tuhan yang banyak ini banyak disebut dalam Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, sekalipun itu di zaman jahiliyah, Tuhan-Tuhan itu dirujuk pada Tuhan dalam bentuk yang ada fizikal. Tuhan pasir, Tuhan tanah, Tuhan perigi, Tuhan apa segala-gala lah. Maka itu secara fizikal. Tapi tuan-tuan, ini juga satu perlambangan bahawa manusia ni memang suka menuhankan banyak benda. Mempertuhankan banyak benda. Ya, termasuklah tuan-tuan, kalaulah kita ni menghadap kerja kita sehari-hari sehingga lupa kepada perintah Allah, maka sebenarnya itu menuhankan perkara tersebut. Cari rezeki adalah satu tuntutan, betul. Tetapi sampai tak semayang, tak puasa, tak suruh sekali, maka itu menuhankan perkara tersebut. Sekalipun bukan fizikal. Ini hanya secara maknawi ataupun secara kita katakan perkara tersebut dilakukan begitu sekali dan tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, makna ini satu lambang atau kiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Manusia ni memang banyak ada Tuhan-Tuhan yang selain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua. Betul, Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita tengok pada ayat yang ke-74 dan ayat ke-75 ini ada disebutkan tentang sembahan-sembahan dan juga di antara sembahan Ustaz sebut sebentar tadi adalah patung berhala yang dibuat sendiri oleh manusia itu, lalu sudah siap lalu dia sembah patung berhala yang dia buat sendiri, seperti mana juga yang berlaku pada kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kisah bagaimana dibusnahkan patung berhala tersebut. Tapi Ustaz, mungkin sebagai persoalan sedikit yang saya nak timbulkan di sini, patung berhala itu mereka sendiri yang buat dan bila mana siap mereka sembah, adakah mereka ini tidak perasan ataupun mereka tidak terfikir tentang aku buat ini lalu aku sembah, sepatutnya dia sembah aku sebab aku yang buat? Adakah kerana ditutup pemikiran normal mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Azrin dan tuan-tuan. Soalan sangat baik ya. Tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Mereka buat patung. Bila buat patung akhirnya sembah patung tersebut. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada liabihi Azara. Nah, dalam Quran sebut perkataan nama Azar, disebut kata ayah kepada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, yang bila dirujuk pada tafsir, ayah Nabi Ibrahim majoriti mufassirin mengatakan Azar itu bukan ayah. Tetapi pak saudara. Sebab perkataan abi itu ayah ini juga dirujuk kepada pak saudara. Bapa saudara. Jadi majoriti, saya katakan majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim adalah yang lain, namanya Tarah gitu namanya. Kemudian Azar itu bapa saudara. Jadi itu pandangan ulama tafsir lah. Cuma
Yang ditanya oleh Nabi Ibrahim ialah lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Samalah Azal sebut tadi. Kenapalah kamu sembah lima ta'budu ma la yasma', dia tak dengar. Tak dengar. Yasma' wa la yughni 'anka syai'a, dan juga yang tak boleh beri apa-apa. Yang tak dengar, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri kebaikan. Kenapa kamu sembah yang itu? Itu Ibrahim. Jadi logik akal memang masuklah. Soalannya yang sama. Tapi tuan-tuan, oleh kerana manusia ini tuan-tuan, dia ada satu sifat jahid. Ya, jahid ni maknanya kedegilan. Ya. Dah, bila dia rasa itu betul, walaupun orang dah buktikan, tetap juga dia rasa salah orang lain. Betul dia juga. Ini satu kedegilan, ada sifat manusia. Tuan-tuan, jadi dalam hal ini kita sama-sama mengambil insaf bahawa ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk meruntuhkan kedegilan manusia ini. Nabi Hud datang benda yang sama, Nabi Salih datang benda yang sama. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, iaitu Allah yang mana? Malakum min ilahin ghairuh. Dalam bahasa Quran yang sama, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya antara punca besar ialah daripada diri manusia, daripada jiwa manusia yang tidak tunduk kepada kebenaran sekalipun ada di hadapan mereka. Benar Ustaz, mungkin ada satu perkara yang Ustaz sebutkan tadi, kejahilan di dalam diri, itulah yang menjadi penghalang untuk mereka faham berkenaan dengan bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Baik, kita sambung Ustaz untuk ayat yang ke-77 hingga ayat ke-79 Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Baik, tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, ayat 77. Dan tidakkah manusia berfikir bahawa kami mencipta mereka daripada setitis air mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal usul kejadiannya. Dan dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur luluh? Katakanlah ya Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan sejak awal lagi. Dan dia yang maha mengetahui tentang segala makhluk. Tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah sekalian, ayat ini sebenarnya ada sebab nuzul. Ada sebab nuzul. Sebab turun ayat ini adalah berkenaan seorang, ulama tafsir menyebutkan ada dua orang lah. Satu riwayat menyatakan Wa'il bin As. Wa'il bin As ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Dia bawa tulang. Tulang itu yang sudah reput, yang dia pun patahkan apa semualah dah, reput dah, tak boleh itu lagi dah. Ayub'atsu hadza ba'da an ramma. Boleh tak tiba-tiba tulang ini yang sudah reput ni akan bangkit semula? Kamu kata bangkit semula kan? Boleh tak jadi gitu? Maka Allah jawab, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Yang akan bangkitkan balik tulang itu ialah Tuhan yang telah membuat pada awalnya. Dan Azrin, kaedahnya apabila kita dah buat satu perkara, dah cipta satu perkara, tiba-tiba benda itu rosak atau benda itu lupus ke apa semua, boleh tak kita jadikan dia balik? Boleh. Mana lebih mudah antara memulakan benda itu dengan membaiki balik ataupun adakan balik benda yang dah ada? Menggantikan yang baru. Ya, itu lebih mudah. Ya. Jadi
Ya, nak cipta tu banyak perkara dia kena fikir lah, kalau ikut logik manusia kan, kena fikir nak buat komputer misalnya. Tapi bila dah ada dia makin mudah, makin sehinggalah akhirnya komputer begitu besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet tu, komputer mula-mula akan sebesar bilik ini. Mula-mula. Lepas tu makin kecil lagi sekarang dah kat telefon kita. Dah nipis dah sekarang. Ya, dah sangat-sangat nipis. Jadi maknanya memulakan satu perkara lebih sukar. Jadi dari segi logik itu, sekiranya Allah boleh buat benda payah itu, apa payahnya yang dah ada. Betul. Nah, cuma dia telah rapuh, telah mati, Allah boleh buat kembali. Ini satu perkara yang sangat cantik, tuan-tuan. Ada seorang ustaz, dia buat tafsiran. Ustaz ingat sampai ke hari ini lah. Dia kata, Azrin sempat tak zaman kamera yang ada filem tu? Oh, Sempat tak? yang ada dia punya Ya, tu pergi cuci kat kedai tu. Kita apa dulu Orang panggil dengan istilahnya hantu ya. Dia punya tu filem yang hitam tu yang hitam dia tarik panjang tu kan. Ya. Baik, Sempat manusia sempat. Saya sempat ada dalam tu. Ya. Manusia ini seperti mana filem itu dia kata. Filem bila kita kamera tu kita ambil kita tarik itu filem itulah. Ya. Filem itu ada kepada Allah. Jadi kalaulah kita Luqman, Azrin, katakanlah kita tak ada, maka logiknya filem itu di sisi Allah, dia boleh cuci balik filem tersebut, boleh jadi balik Luqman dan Azrin. Tidak payah. Sebab kalau gambar sekarang ini tuan-tuan, gambar yang lama tu kan dah rosak, filem tu ada, kita tak risau, rosak lagi ya, boleh cuci balik. Itu keadaannya. Cuma anak-anak sekarang ni rasa peliklah sikit. Dia tengok gambar lama, Papa, kenapa blur je kan? Kenapa blur je gambar ni? Kita nak terangkan pun payah sebab dia tak dapat faham apa itu filem tersebut. Dia kata, bagi dia kalau blur tu delete je lah. Ambil balik je dah. Itu bagi dia. Tapi zaman itu tuan-tuan, zaman sebelum ada telefon apa semua ni kan. Jadi itulah keadaannya dan hakikat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, maka tidak payah bagi Allah. Allah buat lagi filem tersebut jadi selesai. Boleh ada ke 10 orang lagi Luqman dan Azrin. Betul, cantik perumpamaan tu Ustaz, yang mana mudah untuk kita faham berkenaan dengan situasi tersebut. Baik Ustaz, sebelum kita huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ayat 77 sehingga ayat yang ke-79, kita beri ruang untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih setia. Walaupun ada rancangan nak melakukan apa-apa dalam hari ini ya, di rumah kan, walaupun bekerja di rumah kan, tapi tetap meluangkan masa dengan kita pada pagi ini untuk saksikan sehingga 8.30 pagi perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tafsir surah Yasin pada ayat yang ke-74 sehingga ayat terakhir pada ayat 83. Baik, kalau tadi kita dah bacakan kepada anda bagaimana ayat yang ke-77 sehingga ayat yang ke-79 tiga ayat yang seterusnya kita dah bacakan, tetapi kita belum lagi untuk huraikan dan tadabbur ayat tersebut. Jadi sekarang kita akan hurai dan tadabbur. Kita kaitkan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz dari Muhammad Izzuddin. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, merujuk ayat ke-77 ya. Maksudnya, dan tidakkah manusia memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitis air mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cuba menjawab kelantangan seseorang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan semula. Siapakah sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan? Mohon curahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih dari Pasir Mas. Oh, orang kampung Ustaz, Pasir Mas. Ustaz, Kelantan di mana Ustaz? Pasir Mas. Oh, Pasir Mas. Orang kampung dah ni kan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Tuan Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan semua kepada orang kampung hamba lah. Dan juga Malaysia sekalian. Insya-Allah. Amin amin. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Bila disebutkan tentang kejadian manusia, Ya. tuan-tuan, Allah sebut beberapa kali dalam Quran ya, iaitu tentang, minta maaf sebut dah, daripada air mani itu kejadian asal manusia begitu. Jadi kalau kita tahu kita daripada situ, kita tak rasa sombong.
Nah, Allah itu saja aku. Dan ayat Quran sebut mimma'im mahin. Dan daripada air yang hina, dan manusia tidak akan rasa air itu mulia. Mana-mana pun begitu keadaan. Tapi daripada situlah jadinya kita. Nah, inilah kita sekarang. Kalau diperhatikan dalam Quran banyak kali juga disebutkan tentang kejadian manusia. Kejadian manusia ini yang akhirnya bila manusia faiza ini tuan-tuan nutfatin faiza huwa khasimun mubin. Tak lama lepas dia lahir tu, dia bila besar dia rasa gagah sikit tulang temulang dia mula nak lawan dah. Betul. Itu. Dan Ustaz sebut tadi kaitannya dengan Wa'il bin Atha tadi satu, yang kedua ialah Al-As bin Wa'il, kemudian yang kedua ialah Ubay bin Khalaf. Dia ada dua Ubay yang kepala sangat kuat ini. Abdullah bin Ubay, Ubay bin Khalaf. Ini dua-dua ni pemuka kepada golongan musyrikin lah, munafik. Kemudian yang kedua Abdullah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni qurra yang besar zaman Nabi. Jadi jangan bertukar tuan-tuan. Ubay bin Khalaf, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni qurra, seorang qari yang hebat pada ada zaman tiga Nabi. Ubay. Ya, ada tiga Satu Ubay. bagus. Abdullah bin Ubay ni tu out juga. Yang ada ialah Ubay bin Ka'ab. Itu menjadi imam pertama salat tarawih pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang Sayyidina Umar kumpul ramai-ramai tu kan. Dialah imam pertama. Baik. Tuan-tuan, jadi menyentuh kepada persoalan yang disebutkan tadi, iaitu mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Saat dan seterusnya kan? Berkenaan hari kebangkitan, ada orang bertanya, ini adalah perkara yang termasuk rukun iman. Betul. Iaitu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul wal yaumil akhir. Hari kebangkitan, hari akhirat. Tak percaya yang ni, yang lain percaya belakang dah. Satu itu, hari kebangkitan tak percaya, tak beriman. Tak beriman. Dia mesti cukup 6 ni. Dan wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan qada qadar. 6 perkara ini kena cukup. Baik. Ada tak logik akal? Itu dari sudut hukum agama. Ada tak logik akal yang kita boleh katakan hari kiamat ni mesti ada? Ada. Macam ustaz pula tanya ni kan. Jadi tuan-tuan, jawapannya ada. Logik akal. Nah, yang pertama sekali tuan-tuan, kita semua ini telah lalu sekurang-kurang 3 alam. Alam nombor 1, alam ruh, arwah. Orang bukan Islam dia kata alam tak ada. Tak apalah, kita terima alam tak ada, kita kata alam ruh. Masa tu kita tak lahir lagi. Yang kedua, alam perut ibu ataupun alam rahim. Alam rahim. 2. Dan nombor 3, alam dunia yang kita berada sekarang ini. Jadi 3 alam dah lalu pun. Jadi bila 3 alam dah lalu, apakah payah untuk Allah jadikan satu alam lagi untuk kita? Ini logik akal. Mesti boleh. Sebab 3 dah buat pun. Betul. Daripada tak ada alam arwah, pada alam perut ibu dan alam dunia, pindah satu lagi. Pelik? Tak pelik. Kenapa? Kerana itu dalam kemampuan orang yang membuatnya. Maksudnya Allah yang telah mencipta 3 alam ini mesti mampu nak buat satu lagi. Logik lah. Logik. Satu. Yang kedua ialah tuan-tuan, kalau tidak ada hari akhirat, tidak ada gunalah kita semayang. Tak ada guna kita tengok tanyalah ustaz. Tak ada gunalah kita buat benda baik. Dah. Baiklah buat jahat selalu. Kenapa? Kerana orang yang buat jahat mati pun mati selesai. Kita yang semayang, puasa, zakat, haji mati pun selesai juga. Tak ada faedah. Dah. Untuk apa? Jadi yang ada faedah ini ialah apabila kita maliki yaumiddin, Tuhan yang ada membuat hari pembalasan, maka ada faedah tu kita semayang, di akhirat ada tunggu. Dah, puasa ada, baca Quran ada. Itu keyakinan yang mesti ada. Dan tuan-tuan, orang yang meyakini ini hatta kepada orang bukan Islam. Tuan-tuan boleh dakwah kepada mereka, kalau mereka tak percaya adanya hari akhirat, maka tuan-tuan, mereka adalah orang paling rugi. Kenapa? Orang buat jahat, contohlah, orang bukan Islam, ada orang buat jahat, dia ragutlah. Ragut, kemudian mati dia. Nah, orang ragut tu dapat tangkap tidak? Jawapan ni banyak tak dapat tangkap. Malahan dia lepas begitu sahaja. Lah, seronoklah dia. Dah lah ragut orang punya, dapat duit, dapat emas apa semua, tiba-tiba dia tak ditangkap pun. Dan akhirat tak ada. Alhamdulillah. Akhirat tak ada. Jadi tuan-tuan, kita
kalau begitu tetap juga orang Islam tak apa ada pembalasan. Orang yang bukan Islam pun akan rugi. Kenapa? Kerana dia mati saja. Mati tidak ada pembalasan. Kalau percaya gitulah, maka tuan-tuan, orang bukan Islam pun kena percaya bahawa akan ada hari pembalasan. Hari pembalasan itu di dalam nama Islamnya ialah hari akhirat, Yaumuddin, hari As-Sa'ah dan semua sekali itulah adalah hari pembalasan. Dan kita baca 17 kali sehari. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang akan membuat balasan di akhirat kelak. Sebab kita yakin itulah tuan-tuan, kita tidak minum arak. Kita yakin itulah kita tak menipu. Kita yakin itulah kita tidak berzina. Sebab yakin itulah bahawa ada pembalasan. Kalau tak percaya, silakan. Nah, tapi siapa rugi? Rugi jugalah. Kenapa? Kalaulah kita kata hari akhirat itu ada dan tiba-tiba kita ni mati dan di akhirat itu memang tak ada. Kita tak rugi apa-apa, kita telah buat baik. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita rasa tak ada hari akhirat, tiba-tiba mati itu ada. Kita tak buat kebaikan, apa jadi? Rugi. Kita rugi selama-lama. Kalau yang buat baik tiba-tiba akhirat tu tak ada, okeylah. Dia tak dapat apa-apa tapi tak rugi. Tapi yang ini tak buat baik dengan keyakinan tidak ada pun hari akhirat, maka dia mati tiba-tiba ada. Maka dia rugilah serugi-rugi. Rugi selama-lamanya. Selama-lamanya. Allahu akbar. Baik, macam Ustaz sebut ni 17 kali saya sebut Maliki Yaumiddin. Tapi kalau tak masuk dalam hati dan tak bermain juga di fikiran tentang memikirkan bagaimana kehidupan di sana nanti, itu juga satu kesilapan dan juga satu benda yang merugikan kita, ya. Jadi sebagai peringatan pada kita, walaupun hidup di atas dunia, pastikan kita juga ada misi untuk akhirat. Baik Ustaz, kita merujuk kepada ayat yang ke-78 Ustaz. Kalau lihat di sini katanya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal usul kejadian, dan dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah luluh hancur? Satu pertanyaan yang ramai di antara kita yang biasa melihat pertanyaan ini bila mana baca surah Yasin, baca terjemahannya, nampak persoalan macam Ustaz kongsikan juga tadi, asbabun nuzul ayat yang ke-78 ini. Tapi Ustaz, saya nak tanyakan sedikit soalan berkenaan dengan ayat 78 ini. Tapi sebelum itu kita petik dulu satu kata-kata hikmat daripada seseorang, saya terlupa namanya tapi saya tak ingat kata-katanya. Dia sebut seseorang ini bertanya pastinya kerana tiga. Seseorang bertanya pastinya kerana tiga. Yang pertama kerana hendak tahu, yang kedua kerana nak menguji, dan yang ketiga kerana nak memperlekeh. Ada tiga. Nak tahu, macam kita ni, biar tahu jangan keliru, nak tahu, kan? Yang kedua nak menguji, dan yang ketiga nak memperlekeh. Tapi kalau kita nak kait dengan ayat yang ke-78 ni Ustaz, adakah yang bertanya ini dia dalam kategori yang mana Ustaz sebenarnya? Nak tahu ke tentang boleh ke jadi balik, ataupun dia hanya nak menguji baginda Nabi SAW, ataupun dia nak memperlekehkan sebenarnya Ustaz? Silakan Ustaz. Soalan baik Zalina. Sangat cantik soalan tu. Tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Dalam Islam, kalau kita bertanya dengan tujuan untuk mencari keyakinan, maka itu dibenarkan. Seperti mana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر الآيات. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, boleh tak kamu tunjuk kepada aku macam mana kamu hidup benda mati? Allah tanya, kamu tak beriman ke Nabi Ibrahim? Ini kalam lah, apa percakapan dengan Allah dengan Nabi Ibrahim. Qala bala, bahkan walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya aku ni rasa confident, lebih yakin. Jadi tuan-tuan bertanya untuk mencari keyakinan, tak ada masalah. Silakan. Silakan. Tapi kalau bertanya untuk mencari kelemahan, yang ini Islam marahlah. Tujuan pertanyaan tadi ialah untuk merendah, istihza', mempermain-mainkan. Dalam kisah Nabi Ibrahim tu Allah suruh Nabi Ibrahim cari 4 burung. Ada kata burung gagak, burung apa, tak apalah ya. Cari 4 burung ini, kemudian dikumpul, disembelih apa semua, cincang, letak di atas 4 buah bukit. Kemudian kamu seru, semad'uhunna ya'tinaka sa'ya, maka datang balik, hidup balik. Maka Nabi Ibrahim, masya-Allah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan depan mataku macam mana benda hidup dah bercampur dah dia punya daging-daging tadi, Allah hidupkan menjadi 4 burung. Jadi dengan tujuan itu tuan-tuan, ini bermakna bahawa pertanyaan untuk meyakini.
pertanyaan untuk merendah menghina. Ini banyak. Sebab itulah tuan-tuan kalau kita tengok dalam Facebook tu kan, orang menjawab apa semua kata tu, kita boleh agak soalan ini nak tanyakah nak itu. Hatta kalau dalam tanyalah ustaz punya itu, ustaz tengok ke bawah tu soalan-soalan sebelum datang ni kita tengok dulu kan, ada soalan. Ada juga yang begitu kan, tapi tak apalah, manusia ni ada pelbagai bentuk. Semoga-moga yang akhir mula-mula dia tanya dalam keadaan yang dia nak serekap, nak terjah kita mula-mula kan. Tapi mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Sebagaimanalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang asalnya nak pergi bunuh Nabi, bertukar masuk Islam. Tuan-tuan, kisah Sayyidina Umar ni pendek kan, iaitu Sayyidina Al-Khattab ni, orang telah beritahu kepada dia bahawa adik ipar dia telah masuk Islam. Bila seorang sahabat jumpa Sayyidina Umar, Umar, kau nak ke mana? Aku nak cari Muhammad. Ni nak bunuh Nabi sebenarnya. Aku nak cari Muhammad. Oh, kalau kamu nak cari Muhammad ni, gini lah. Kamu kita tengok adik kamu dulu. Dia terkejut. Apa, adik aku ikut Muhammad juga? Dia kata, pergilah. Dia kata. Ini kawan dia kata, pergilah. Lalu dia masuk, pergi rumah adik dia. Rupanya dia duduk depan pintu, dia dengar adik baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia nak tendang pintu tak jadi. Dia duduk dengar. Seronok dia dengar. Masuk dalam hati sikit-sikit, innani anallahu la ilaha illa ana, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan aku, yakni Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus salata li dzikri. Sampai situ dia pun tolak pintu tu. Adik dia yang baca Quran di atas apa nama dia dulu kan, di atas lau, di atas tulang gitu kan. Dia pun sembunyi kat belakang. Dia takut. Dia takut. Bagi kat aku, dia kata. Tak boleh. Bagi kat aku, orang dia marah kan. Bagi kat aku. Kemudian dia kata, kalau kamu nak juga, dia kata, kamu kena pergi mandi dulu, bersihkan diri, bawa aku pergi. Jadi Umar yang begitu garang apa semua tu ikut adik dia ni. Akhirnya dia pun pergilah mandi apa, bersihkan diri, barulah datang, diberi Quran tersebut. Dia pun tengok. Dia kata, hati dia tersentuh. Akhirnya tuan-tuan, dia terus pergi pada adik dia dan dia menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mula-mula menuju untuk membunuh, yang kedua menuju untuk hidayah, dan dia memeluk Islam dengan sebab hidayah daripada Al-Quran. Subhanallah. Jadi masya-Allah, itu keadaannya. Mana kalau tujuan nak mencari kebaikan, jumpa. Tapi kalau tujuan untuk mencari kejahatan, na'udzubillahi. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan dan juga perkongsian kisah motivasi bagaimana mereka kadang-kadang mula-mulanya nak bertanya kerana nak memperlekeh, tetapi akhirnya dapatkan keyakinan lalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-79 Ustaz berkenaan dengan katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan sejak awal dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Mungkin Ustaz ada huraian untuk ayat yang ke-79. Baik. Jadi sebagai jawapan bila datang wahya ramim, bawa tulang tu yang sudah rapuh, yang sudah nak patah apa semua tu, maka Allah menjawab yang persoalan kamu tadi, yang kamu nak menghina tu, tak apa, aku jawablah. Maksud jawabnya, qul yuhyi allazi ansha'aha. Apa peliknya bagi Allah, yang mana kamu tulang-tulang yang dah rosak, yang dah rapuh, yang dah hancur itu, tiba-tiba Allah jadikan balik, sedangkan kamu sendiri aku buat pada awalnya. Jadi logik akal sangat mudah, iaitu membina atau membuat satu perkara itu pada logik lebih payah. Kalau itu boleh buat, mendatangkan benda yang sudah ada itu lebih mudah. Fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Mempermudahkan benda payah mudah juga bagi Allah. Benda yang payah ni sebenarnya payah bagi kita. Tapi benda payah bagi kita itu pun mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maknanya tuan-tuan, kita sama-sama ambil perhatian bahawa walaupun jawapan-jawapan seperti ini adalah untuk golongan lepas, tapi sebenarnya Quran ini adalah yatasayaru ma'al hayah, dia sentiasa berjalan mengikut kehidupan manusia. Makna yang ini tetap juga kalau manusia ada persoalan, dan memang manusia sentiasa ada persoalan tentangnya, maka inilah jawapan sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan
perkara yang seperti ini. Walaupun belum lagi bertanya tapi jawapannya sudah pun ada dan memang itulah yang terbaik untuk kita fahami bila mana segala sesuatu pertanyaan daripada manusia ini pasti sudah ada jawapannya cuma belum lagi ditemui. Dan kalau kita rujuk daripada ayat yang ke-74 sampai yang pada ayat ke-79 perbincangan kita seketika tadi sudah pun dapat sesuatu dan banyak yang kita akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita hasil daripada terjemahan daripada ayat surah Yasin sebentar tadi. Dan kita akan sambung pula nanti pada ayat ke-80 sehingga ayat ke-83 seketika nanti. Dan tapi sebelum itu kita nak berehat seketika dan kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik, kita bersua kembali untuk meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan tafsir surah Yasin ayat 74 sehingga ayat terakhir 83 dan 34 ayat sahaja lagi belum kita huraikan, ayat 80, 81, 82 dan 83. Saya yakin daripada ayat ke-74 sehingga ayat yang ke-79 kita huraikan, tadabbur dan kita kaji apa di sebalik ayat tersebut, kita jawab soalan-soalan penonton dan pastinya ada poin-poin penting yang boleh kita ambil, catat sebaik mungkin dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga beroleh manfaat. Baik, untuk ayat yang ke-80 dan 81 kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Terima kasih Nazrin dan tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian. Kita baca dulu dua ayat, ayat 80 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Yang bermaksud yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dengan kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu. Dan bukankah Allah yang mencipta langit dan bumi, maka sesungguhnya dia mampu mencipta kembali jasad mereka yang sudah hancur itu. Dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, bila menyebutkan Allah memberi gambaran ataupun tamsilan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan daripada kayu-kayu masih basah. Nah, menjadi kayu yang masih basah boleh terbakar. Nah, bukti sangat jelas tuan-tuan. Barangkali kalau kita bakar satu gini mungkin payah sikit kalau kayu masih baru kan. Yang kita potong daripada nak bakar mungkin payah sikit. Tapi tuan-tuan lihatlah dengan kebakaran besar daripada hutan-hutan, semua pokok-pokok tu masih hidup lagi pun, kan? Tak kira hijau ke tak kira hijau, habis semua itu kebakaran yang tak boleh berhenti-henti kan. Kalau kebakaran besar berlaku di beberapa negara sebelum, masya-Allah, sungguh-sungguh dahsyat. Dengan erti bahawa Allah nak beri contoh kepada manusia, kalaulah Allah boleh membakar daripada benda yang kita rasa payah nak masuk akal, itu pun boleh Allah buat. Yang masih ada air, masih hijau, boleh Allah bakar. Begitu juga Allah boleh lakukan kepada yang telah rapuh, telah reput, telah pun lusuh, rosak semua sekali, juga Allah boleh buat. Kalau yang itu boleh, maka tidak ada yang tidak boleh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dengan kata mudah, semua perkara itu yang Allah Subhanahu Wa Taala buat sangat-sangat masuk akal. Bahkan tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat surah At-Tur ayat nombor 6. Wal bahril masjur, dan di dalam laut itu ada api yang membakar. Maksudnya dalam laut ada api yang membakar. Sahabat dulu dia hanya terima sahaja. Apabila kata dalam ada api membakar, okeylah. Sahabat dia beriman dengan terima begitu sahaja.
Dan dipanggil badihi. Secara Allah kata gitu-gitu. Orang zaman sekarang, alhamdulillah dia boleh kaji. Dia boleh menyelam dalam laut, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam YouTube, kemudian type ayat ini, wal bahril masjur, ayat At-Tur, ayat ke-6. Surah At-Tur, ayat ke-6. Tuan-tuan akan lihat satu video yang mana orang menyelam. Dia menyelam sampai dasar laut, dia ada kamera dia tunjuk bahawa di sana ada api sedang membakar. Allahumma, boleh tuan-tuan. Jadi Quran ni cerita bila? 1400 tahun lepas. Orang nak menyelam sedalam itu tak boleh dulu kan. Sama sekarang ada teknologi yang boleh menyelam, maka menyelam itu dapat lihat bahawa api sedang bakar dalam laut. Macam mana Allah buat tu Azri? Ada. Pening kita nak fikir tak? Di dalam air ada dalam api. Dalam air ada api yang membakar. Dan ayat itu menunjukkan mukjizat Al-Quran yang benar. Sekarang boleh tengok. Ya tak? Rupanya membakar itulah batu karang yang terbakar dengan panah tu, tak tahulah macam mana cara, tapi memang ada api yang membakar di dasar laut. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau Allah sebut tentang pokok yang menghijau ni boleh hidupnya satu api, maka tak peliklah dalam laut itu juga ada api yang membakar. Dan tuan-tuan, kalau ini Allah boleh buat, nescaya yang sudah kering apa semua tu Allah boleh bakar juga, Allah boleh hidupkan balik, dan Allah boleh buat sesuka hati yang Allah nak. Baik, terima kasih Ustaz untuk huraian ayat 80. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, dari Izara. Baik, lihat soalannya. Assalamualaikum. Ayat 80, apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan api daripada kayu hijau? Kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Izara atas soalan yang ditanyakan, ataupun ada kaitan dengan penceritaan ataupun asbab nuzul ayat ini. Ustaz, silakan. Ya. Jadi itu maksud Ustaz tadi. Ustaz sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membuat perbandingan, bahawa keagungan Allah, kekuasaan Allah, api yang panas itu boleh membakar pokok yang menghijau. Mana pokok itu masih ada air, masih ada dia punya sistem dia apa semua, masih hidup seperti biasa, tapi boleh dibakar dengan api. Maka begitu juga, kalau kuasa Allah boleh buat begitu, maka yang dibawa oleh Wa'il Al-As, Ubay bin Khalaf tadi, ayub'atsu hadza ba'da an ramma, kalau dia repuk semua boleh hidup balik tak? Jawapannya boleh. Kalau pokok menghijau itu Allah boleh buat, begini juga Allah boleh buat kepada tulang temulang. Tidak ada masalah bagi Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa tidak ada limit. Manusia ada limit. Hebat macam mana pun dia ada limit. Kerajaan-kerajaan sebelum ini pun begitu hebat, begitu berkuasa, sehingga Namrus disebut dalam riwayat menyebutkan bahawa dia menguasai dunia ini. Namrus ini menguasai dunia. Yang seorang lagi nama Bukhtu Nassar daripada kalangan Bani Israel menguasai dunia. Kita fikir macam mana lah zaman itu. Tapi tuan-tuan, itu juga ada limit, dia mati juga. Walaupun Namrus mengaku Tuhan, Bukhtu Nassar juga seorang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia tetap mati. Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang sangat tinggi, rupanya mati juga. Jadi Allah tidak ada limit. Baik Ustaz, kalau kita perhatikan ya, sudah penonton dan juga kita yang berada di studio ni juga, kita perhatikan daripada ayat yang ke-74 sehingga ayat yang ke-80. Kita masih ada lagi 3 ayat ni belum kita huraikan. Sampai ayat ke-80 ni, di antara poin penting yang dapat kita perhatikan adalah untuk memberikan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan satu suntikan yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan di dalam keimanan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan itu yang cuba ditonjolkan. Baik, untuk ayat yang ke-81 kita kaitkan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Ram Desaru. Baik. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, ayat 81, bagaimana untuk meyakinkan bagi yang tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta langit dan bumi lagi berkuasa, tidak ada berbandingannya, lagi Maha mengetahui? Apakah balasan
pada orang yang kufur dan ingkar akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ram Desaru atas soalan yang ditanyakan. Saya dapat lihat ada dua soalan di sini. Yang pertama, bagaimana cara untuk meyakinkan mereka yang tidak percaya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, apakah balasan pada orang yang kufur dan ingkar terhadap kekuasaan Allah. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Ram Desaru. Soalan yang sangat baik. Macam mana cara kita nak meyakinkan kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, manusia ni dia punya kuncinya ialah hidayah. Hidayah. Kuncinya hidayah. Apabila dia terbuka hatinya untuk menerima hidayat, maka bermulalah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tengok begitu, kalau tuan-tuan bukalah internet, beberapa orang profesor ya yang mengkaji tentang Islam akhirnya masuk Islam. Betul. Ya. Misalnya tuan-tuan, soal Profesor Perancis. Ya, dia mengkaji tentang Fir'aun yang dalam piramid. Fir'aun dalam piramid. Kaji punya kaji. Dia minta kerajaan Mesir lah, macam mana nak kaji semua ni kan. Kaji punya kaji, akhirnya jumpa lah. Dalam banyak sebab Fir'aun dah semua jadi mumia kan. Dia punya jenazah itu dah jadi kering apa semua. Dia kaji bahawa dia kata salah seorang daripada Fir'aun ini adalah merupakan yang zaman Nabi Allah Musa tenggelam dalam laut. Tenggelam dalam laut. Dalam banyak-banyak tu salah satunya. Salah satunya. Dia pun tunjuklah ini, katakanlah yang A ni kan. Ini dia yang Fir'aun. Kenapa? Kerana ada kesan garam laut dalam tubuh dia sebutlah perkara tersebut dalam kajiannya. Dan dia membuat perkara itu bertahun-tahun. Bila dia dah confirm tu, dia pun beritahu kerajaan Mesir, inilah Fir'aunnya. Maka tuan-tuan, bila selesai kajian tersebut, orang kata kepada dia, sebenarnya yang kamu kata tu Quran cakap dah. Dia terkejut. Macam mana yang aku baru kaji, dan kaji tidak sekejap, lama, bertahun-tahun. Kajian ini pula katakan adalah Quran. Dia tengok Quran. Dia baca Al-Quran lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Ayat itu tuan-tuan, bila kisah Fir'aun kejar-kejar Nabi Allah Musa, bila sampai depan laut, Nabi Allah Musa belah laut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Fir'aun pun masuk dalam laut, mati dalam laut itu kan, tertutup laut dan mati. Tuan-tuan, pada masa itu maka Fir'aun telah cuba beriman kepada Allah. Amantu billazi amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku mati dalam keadaan Islam. Macam cerita Piramli itulah. Mati dalam iman. Tuan-tuan, Allah tolak. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang Fir'aun, kamu nak beriman baru sekarang, Allah tidak terima keimanan. Maka dia mati dalam keadaan kufur. Baik tuan-tuan. Allah sebut ayat فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ. Pada hari ini aku selamatkan diri kamu, badan kamu itu, bibadanika litakuna liman khalfaka, ayat supaya orang lepas ni boleh tengok. Maka tuan-tuan, nama Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni dia pun kaji tuan-tuan, kaji lagi, akhirnya dia kata Quran rupanya dah beritahu lama, aku je baru kaji, akhir dia memeluk Islam. Dan kajian ini tuan-tuan telah memenangi hadiah Nobel. Memenangi hadiah Nobel, dan oleh kerana memeluk Islam nak ditariknya Nobel itu. Dia kata tarik pun tariklah, aku yakin bahawa Al-Quran lah yang benar. Jadi tuan-tuan, dalam kajian-kajian tentang kebenaran Al-Quran ini, ramai dah profesor, bukan orang biasa, profesor yang memeluk Islam kerana kajian kebenaran Al-Quran. Termasuklah tuan-tuan yang Ustaz baca tadi, ayat At-Tur, surah ayat nombor 6, surah At-Tur, iaitu wal bahri al-masjur.
dalam laut ada api. 1400 tahun lepas bagi tahu, sekarang baru manusia boleh tengok. Subhanallah, itu kajian yang membuktikan keesaan dan kehebatan mukjizat Al-Quran. Baik, sedang penonton, banyak lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan tafsir surah Yasin. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, bila mana kita membaca sahaja sudah pun rasa tenang di hati dan menusuk ke dalam jiwa. Apatah lagi kita baca terjemahannya, kita lihat apakah di sebaliknya, dan kalau kita tadabbur, kita dalami, kita fahami dan kita teliti ayat tersebut, lebih lagi membawa kepada kegoncangan kepada jiwa dan juga memberikan kesan yang mendalam ketika kita baca, fahami, lihat terjemahannya dan juga teliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-81 dan ayat 82 dan ayat 83. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya utusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya akan berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan dan segala sesuatu kepadanya, dan kamu akan dikembalikan. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, sebenarnya hampir keseluruhan ayat yang kita baca ini adalah merujuk kepada kekuasaan Allah. Ini merujuk kepada akidah, keyakinan bahawa Allah itu berkuasa. Apabila dia nak sesuatu, maka dia boleh katakan kun fayakun. Soalannya, kenapa Allah tidak kun fayakun sekarang? Dalam keadaan COVID yang begini sekali, kenapa Allah tak kun fayakun, hilang terus COVID tersebut? Ataupun orang ramai susah ni, kenapa Allah tidak kun fayakun? Senang semua. Ya, hilang semua sekali. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ini kita kena faham beberapa perkara. Ustaz cuba ringkaskanlah. Yang pertama sekali tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hantar kita atas muka dunia ini di atas satu asas, satu dasar ujian kepada manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan penerimaan ujian ini kita dah setuju. Setuju dah. Bila setujunya? Setuju dalam ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Manusia setuju dah, wa hamalahal insan tu setuju untuk terima semua apa yang Allah nak perintah kepada kita. Dan ini adalah satu bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada manusia. Jadi kalau nak komen-komen pun, kita kena tengoklah bahawa kita pernah berjanji dengan Allah. Kat mana tak ingat pun, memang tak ingat tuan-tuan. Sebabnya kadang-kadang jam kat tangan pun tak ingat juga. Start mata kat atas kepala pun tak ingat juga. Jadi tuan-tuan, apatah lagi lah kita telah melalui alam arwah, kemudian lalu pula alam perut ibu yang memang tak ingat langsung tu, kemudian zaman kanak-kanak tak ingat langsung, kemudian begitulah seterusnya tuan-tuan. Tetapi Allah sebut dalam Quran, taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, bahawa supaya kamu tak cakap kami lupa, kami tak ingat, aku tulis dalam Al-Quran. Ini semua itu ada tuan-tuan. Jadi maknanya kenapa Allah tidak kun fayakun sekarang? Dia ada dia punya satu rantaian peristiwa yang kita perlu faham dan kita perlu ikuti peristiwa tersebut. Dia tidak semena-mena pak satu ini, tidak begitu. Walaupun Allah boleh tak? Jadi kalau Ustaz tanya, boleh tak handphone ini dijadikan kuih? Kita lapar ni kan? Lepas ni nak makan, Allah jadi kuih, boleh tidak? Boleh. Kuasa Allah boleh. Tapi dia say sunnatullah, Allah buat tak gitu? tak buat. Nak buat boleh. Kenapa tak buat? Tak boleh tanya gitu. Sebab dia punya sunnatullah tidak begitu. Meja ni tiba-tiba jadi kereta.
Tak. Tak boleh. Boleh Allah buat? Boleh. Tapi tidak akan berlaku begitu. Itu dipanggil sunnatullah. Baik, itu ayat 82 dan 83 dibacakan sebentar tadi. Dilihat juga maknanya. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Al-Ali Ali. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz. Ayat 82 menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu dengan hanya menyebut jadilah engkau, maka ianya terus menjadi. Mohon Ustaz terangkan bagaimanakah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak untuk menjadikan sesuatu walaupun perkara itu nampak sebagai suatu keperitan bagi manusia. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Ali atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ali. Soalan sangat baik. Berkaitan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Maka tuan-tuan, yang ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Dia nak apa dia boleh jadikan sebegitu. Dan tuan-tuan, sebelum kita ada, sebelum alam ini ada, Allah sahaja yang ada. Apabila alam ini semua sekali, bumi, langit hancur semua sekali, yang tinggal adalah Allah sahaja. Tidak ada yang lain. Jadi Allah kekal dengan keagungan, dengan kekuasaannya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan dengan kehendak hatinya. Ya. Tetapi tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa Allah juga dia ada janjinya. Dan Allah, kita beriman dengan janji Allah, Allah tidak mungkir. Innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji. Jadi apa sahaja Allah janji, kamu buat A, kamu dapat A. Kamu buat B, kamu buat hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang buat baik, balas baik. Itu janji Allah. Itu keyakinan kita, dan Allah tidak mungkir janji. Jadi kita tak boleh nak kata, kita nak paksa tiba-tiba, Allah patutnya kun. Patut tu bagi kita. Bagi kita. Tapi Allah dia ada dia punya kaedah yang mesti dituruti, dan dia pun tidak akan mungkir. Nah, orang buat baik, Allah balas baik. Allah tidak mungkir janji. Orang buat jahat, mesti balas jahat. Allah tidak mungkir janji. Nah, sebab tu dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat jelas, untuk menjawab soalan-soalan seperti ini tuan-tuan, kita perlukan satu masa atau satu set ayat yang mulanya begini, kemudian begini. Samalah macam budak tuan-tuan, kita tuan-tuan daripada kecil mula masuk sekolah, kemudian sekolah menengah, kemudian sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, bekerja. Dia ada kaitan. Dia tidak akan melompat daripada budak tu terus jadi orang bekerja. Tidak begitu. Kenapa tak boleh pula saya nak jadi? Bukan masalah itu, tapi dia ada sistem, dia ada kaedahnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada undang-undang, dia ada sunnatullah, yang mana dia kena ikut satu itu. Nah, walaupun Allah berhak untuk menentukan dengan dia sendiri, tapi Allah tidak mungkir janji. Yang dia cakap itu betul akan berlaku demikian. Benar. Betul. Baik. Dan kalau kita nak kaitkan pula dengan soalan yang ke-83, yakni soalan ayat 83 ya. Ayat yang terakhir ya, kalau kita lihat ayat 83, mari kita kaitkan dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat ke-83 surah Yasin. Allah akhiri ayat ini dengan menyatakan semua akan kembali kepadanya. Soalan saya, kembali di sini membawa maksud yang mana Ustaz? Kembali yakni mati, atau kembali untuk diadili di padang mahsyar, atau kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat asal Nabi Adam alaihissalam. Terima kasih atas pertanyaan Puan Intan Zurina. Baik, kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Intan Zurina. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya yang ditanya itu kembali pada mahsyar, kembali pada syurga, pada tempat Nabi Adam, itu semua adalah satu jalan yang sama belaka tu. Satu jalan yang sama. Maknanya kalau kembali kepada Allah dengan maksud mati, dengan maksud pada mahsyar, dengan maksud masuk syurga, maka itulah jalannya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara dirahmati Allah sekalian, Ustaz nak ringkas beginilah, bahawa kita kena letak keyakinan kehidupan atas muka dunia ini adalah sementara. Betul. Dengan ertinya sementara ini ada satu kehidupan yang lain, bermula kita tutup mata mati, maka bermula hidup itu. Betul.
Siapa-siapa yang mati hari ini atau esok atau lusa, maka bermulalah kehidupannya esok atau lusa itu. Bermula kehidupan akhirat, iaitu alam kubur. Kita saja bersedih tentang kematian, kita sedih tentang kesusahan mati dan seumpamanya, tuan-tuan. Tetapi walaupun atas muka dunia kita tak nak berpisah dengan orang yang kita sayang mati itu, hakikatnya kita jumpa balik atau tidak di akhirat kelak, Azri? Jumpa, Ustaz. Jumpa. Tapi malangnya, Azri, kita jumpa balik, kita tak nak jumpa. Allah. Hari ini kalau mati kita tak nak berpisah. Ya. Kalau boleh jangan tanamlah, duduklah kita. Kalau boleh. Gitu tak? Sayang sangat. Tapi bila mati, jumpa balik, jumpa. Jumpa tu suka atau tidak? Tak. Tak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Masing-masing lari. Sebab Wa takut ummihi dipertanggungjawab. wa abi wa sahibatihi wa akhi. Nah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tu akan semua akan susah, akan mengira hidup dia saja. Tak cara dah adik-beradik dia, mak ayah dia, siapa tak kira. Yang penting aku selamat daripada azab Allah. Dan itulah yang disebutnya tentang kisah kubur, mahsyar, sirat, mizan, sirat dan syurga atau neraka. Jadi akhirnya kita akan susah dengan diri kita sendiri di akhirat. Jadi sediakan hidup ini untuk kita senang di kubur, senang di mahsyar, senang di mizan, senang di sirat, senang di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya tadi ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Ustaz kata itu adalah satu jalannya, kembali kepada Allah, diadili, dan juga mana jika baik pengakhirannya, maka ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat asal Nabi Adam alaihi salam. Dan Ustaz, kita boleh kira sebagai jawapan untuk ayat 82 dan 83 tadi sebagai penutup kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini tentang tafsir surah Yasin ayat 74 hingga ayat yang ke-83. Alhamdulillah, selesai 83 ayat telah pun dihuraikan surah Yasin ataupun disebut sebagai hati Al-Quran. Ustaz, boleh kita tutup dengan doa ringkas? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Luqman atas pencerahan, perbincangan dan juga huraian tafsir Al-Quran seketika tadi. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Saudara menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.